Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhaniza binti Zakaria, matriks number 267288. Video ini adalah untuk melengkapkan tugasan individu bagi subjek teori komunikasi. Untuk tugasan ini, saya telah memilih tajuk teori semantik umum. Untuk pengetahuan, teori semantik umum adalah antara teori-teori asas yang mana ia merupakan kajian mengenai penggunaan perkataan, bahasa, simbol dan tanda dalam proses penilaian manusia semasa berkomunikasi. Antara tokoh-tokoh awal teori semantik umum ini adalah merupakan Alfred Korbisky yang telah memperkenalkan terma semantik umum pada tahun 1933, I.A. Richards dan C.K. Ogden yang telah memperkenalkan model Triangle of Reference pada tahun 1923 dan juga S.I. Hayakawa yang adalah merupakan penulis bagi buku Language in Thought and Action dalam bidang semantik pada tahun 1949. Setiap hari, saya akan berkomunikasi dengan individu lain. Tidak semua perkataan atau simbol yang diutarakan oleh orang lain dapat saya fahami. Jadi, penting kepada saya untuk mentafsir atau menilai sesuatu perkataan atau simbol. Penggunaan ayat atau perkataan pada masa yang sesuai dan tepat juga penting kepada saya kerana tidak semua perkataan atau ayat itu membawa maksud makna yang berbeza. Biasanya, seperti contoh perkataan segan. Biasanya kita memahami ia bermaksud malu, tapi kalau di Kedah, segan bermaksud malas. Konteks menginterpretasi maklumat mesej yang ada dalam teori ini juga penting kepada saya supaya maklumat yang saya terima adalah tepat dengan maksud mesej. Selain itu, teori ini penting kepada saya untuk mengelakkan kekeliruan atau salah faham dalam memahami penyataan dari dua nada yang berbeza. Seperti contoh, guru matematik saya, Encik Abu, yang mana boleh merujuk kepada menjawab persoalan daripada Encik Abu, siapa guru matematik saya, atau guru matematik saya, Encik Abu itu sendiri merujuk kepada Encik Abu itu adalah guru matematik saya. Dalam kehidupan seharian saya sebenarnya, tanpa saya sedar, saya menggunakan teori semantik umum semasa berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Antaranya apabila saya merujuk kepada seseorang atau benda. Selain itu, saya akan gunakan teori ini apabila saya menggunakan kata ganti diri nama saya ataupun individu lain mengikut keadaan dan situasi yang berbeza seperti bersama keluarga dan rakan-rakan. Konteks yang ada dalam teori ini juga akan saya gunakan apabila saya perlu menganalisis pernyataan, ungkapan atau sebarang simbol dari komunikasi yang berlaku seperti contoh dari mesyuarat yang saya hadiri di pejabat. Reaksi atau perlakuan seseorang semasa berkomunikasi juga adalah berdasarkan hasil interpretasi makna mesej yang diterima. Jadi apabila saya memahami perlakuan orang lain ataupun diri saya sendiri dari komunikasi yang berlaku, bermakna saya telah menggunakan teori ini. Berdasarkan apa yang saya perolehi mengenai teori semantik umum ini, saya sedar setiap perkataan atau ungkapan semasa berkomunikasi akan berubah mengikut konteks yang berbeza. Sekiranya saya tidak memahami konteks sesuatu ungkapan atau simbol itu, ia akan menimbulkan kekeliruan kepada saya ataupun orang lain. Dalam mesej ada makna. Dari ini, apa yang dapat saya rumuskan, teori semantik umum adalah penting dan sentiasa digunakan dalam kehidupan saya dan individu lain dalam memahami makna mesej secara tersurat dan tersirat.